Okey kelas, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak continue dengan topik yang ketiga iaitu jenis IBS yang ketiga, sistem kerangka keluli. Okey, hari tu kita dah tengok dah apa itu sistem kerangka pasang siap dan kita juga dah tengok, kita dah lihat, kita dah belajar berkenaan dengan sistem acuan berulang. So hari ni kita nak continue dengan sistem yang ketiga iaitu sistem kerangka keluli. Okey. Okey, kita tengok apa definisi yang dimaksudkan dengan sistem kerangka keluli. Okey, sistem kerangka keluli selalu digunakan bersama dengan lantai konkrit pasang siap, tiang dan rasuk keluli dan bagi pembinaan fast track bangunan tinggi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan fast track ni? Fast track ni kalau kata kita buat satu-satu projek pembinaan, kita nak projek tu cepat siap. Okay, kita nak projek tu cepat siap. Kalau kata kita pakai kaedah acuan berulang, dia akan ambil masa yang lama sebab kita nak tunggu konkrit itu set ataupun konkrit yang kita tuang dalam acuan kita tu tadi mengeras dulu. So, dia akan ambil jangka masa yang lama. Sama juga kalau kata kaedah kita nak pakai konkrit. Konkrit, kalau kata kita pakai kaedah konkrit pasang siap, walaupun nama dia pasang siap, tapi kaedah pemasangan dia masih lagi kita gunakan mortar untuk kita nak lekatkan antara satu panel dengan satu panel. So dia akan ambil masa yang lama juga untuk dia nak kering dan melekat antara satu sama lain. Tapi kalau kata kita pakai sistem kerangka keluli, dia sangat bagus untuk projek-projek yang kita nak cepat siap. Sebab dia hanya menggunakan kaedah bolt and nut ataupun welding untuk kita nak pasang antara satu elemen dengan satu elemen yang lain. Contoh kita nak pasang antara kolom dekat gambar sini kan, antara kolom dan juga dengan bracket, apex bracket dekat sini ni. So kita hanya perlukan welding ataupun kita pakai bolt and nut. And then kita punya sub tu tadi pun dah siap untuk proses yang seterusnya. Okey, kini ia banyak digunakan untuk pembinaan kerangka ringan bagi bumbung kerana ia lebih ekonomi dan sesuai digunakan sistem bumbung bangunan jenis portal frame. Okey, kalau kita pakai kaedah sistem kerangka keluli, sistem ini tadi dia lebih ekonomik. Dia lebih ekonomik berbanding kalau kita nak pakai konkrit, kita nak pakai kaedah-kaedah lain. Sebab dia kita pakai dalam kuantiti yang banyak dan dia harga dia akan lagi murah dan dia sekarang ni untuk bangunan-bangunan yang jenis portal frame. Maksudnya kalau portal frame ni, kalau awak tengok gambar dekat sini, okey, gambar dekat sini, portal frame ni dia selalunya kita gunakan dekat kawasan-kawasan macam kilang, bangunan gudang ataupun kita nak buat stadium yang mana kita tak nak ada gangguan kolom dekat bahagian tengah-tengah. Itu yang kita namakan sebagai portal frame yang mana dia punya sistem kekuda ni ataupun sistem bumbung ni tadi ni dia lebih luas. Dia lebih luas. Kalau kata kita pakai kaedah konkrit, kita pakai kaedah-kaedah lain, mesti kena ada kolom dekat bahagian tengah. So dia akan mengganggu kegunaan bangunan yang kita nak buat tu tadi. Kalau awak tengok sekarang kan, sistem kerangka keluli ni kita widely use. Kita guna dengan secara lebih menyeluruh, lagi banyak, secara meluas kita dah pakai sekarang ni. Terutamanya kalau pembinaan rumah biasa pun kita dah pakai sistem kerangka keluli. Perasan tak, pernah tengok tak kalau orang buat pembinaan rumah sekarang ni dia punya struktur bumbung tu tadi berbuat daripada besi yang berwarna biru. Kalau pernah perasan lah, pernah tengok pembinaan bumbung sekarang ni orang banyak pakai sistem kerangka keluli. Okey, kenapa kita dah kurang pakai sistem kerangka kayu? Kalau dulu pembinaan rumah kita pakai sistem kerangka kayu untuk kita punya tiang, rasuk dan juga kita punya kerangka bumbung. Tapi disebabkan oleh faktor cuaca sekarang yang tidak, orang kata hujan yang tidak menentu kan, hujan panas apa semua ni. So kita tak sesuai nak pakai kita punya sistem kerangka kayu. Masih lagi pakai tapi dalam keadaan yang minima. Sebabnya kayu ni mahal kan, salah satu sebabnya kayu ni mahal berbanding dengan sistem kerangka keluli. Sebab kayu ni kita nak dapat pun
orang kata susah lah kan, susah sama sekarang ni susah sebab banyak hutan-hutan telah diteroka. So nak tunggu kayu itu matang, kayu itu besar mengambil masa yang lama. Sebab tu kita kena ada alternatif lain. Kita guna pakai sistem kerangka keluli. Okey. Okey, ingat untuk definisi kena ada 3 kata kunci. Sistem kerangka keluli ni kena ada 3 kata kunci. Yang pertama, fast track. Okey, fast track untuk cepat siap. Okey, yang kedua untuk bangunan tinggi. Dan yang ketiga, dia adalah ekonomi. So, kalau kata dalam definisi kena ada ketiga kata kunci ini. Okey, ini contoh bangunan yang menggunakan sistem kerangka keluli. Ni yang saya kata tadi warna biru ni kan. Inilah kita menggunakan sistem kerangka keluli. Just pasang. Nanti kita letakkan dengan dinding. Kita lekatkan dengan dinding and then dah siap. Okey, kita seterusnya kita tengok. Okey, ciri-ciri sistem. Okey, dekat sistem kerangka keluli kita ada 4 jenis sistem. Okey, kita ada 4 jenis sistem. Yang pertama, diperbuat daripada bahan yang tidak terbakar. Okey, yang tidak terbakar. Keluli ni dia tak terbakar. Kalau awak tengok kalau ada macam kilang, gudang kan. Kalau terbakar, bahagian keluli ni tadi, bahagian besi ni tadi takkan terbakar. Yang terbakar hanya bahagian mana? Bahagian dinding, bahagian bumbung kan. Tapi struktur yang diperbuat daripada keluli tu tadi tidak akan terbakar. Okey, yang kedua, sistem yang tahan kepada serangan serangga dan anai-anai. Okey, bahan ni tadi kita punya sistem kerangka keluli tadi nama pun daripada keluli kan. So dia takkan terhapus, termusnah disebabkan oleh serangga dan anai-anai. Berbeza kalau kita gunakan sistem kerangka kayu. Okey. Dan yang ketiga adalah setiap dimensi mempunyai tahap kestabilan yang tinggi. Maksudnya kalau kata kita nak buat untuk tiang, kita nak buat untuk rasuk, dia punya kestabilan tu mestilah tinggi. Kalau dia tak stabil, bangunan kita boleh runtuh. Sebab tu saya kata tadi dia sesuai kita nak gunakan untuk bangunan tinggi dan juga photo frame. Yang mana bangunan tu tadi dia tak ada support pun dekat bahagian-bahagian tengah kalau photo frame. So that's why kita kata sistem kerangka keluli ni dia mempunyai tahap kestabilan yang tinggi dan dia tak akan runtuh sebab dia antara satu dimensi ke satu komponen ke satu komponen dia memang dah test dia punya tahap kestabilan dia paling maksima, paling tinggi. So dia stabil, dia tak akan bergoyang-goyang, dia tak akan bergerak-gerak. Okey, dan yang keempat, kos pembinaan dan pemilikan yang rendah. Sebab apa? Sebab dia lagi murah berbanding kalau kita nak pakai konkrit dan juga kalau dia lagi murah berbanding kalau kita nak pakai sistem-sistem yang lain berbanding kayu, konkrit, dia lagi murah. Sebab dia punya tu hanya just kita pakai besi sahaja. Okey, seterusnya. Okey, jangan lupa sistem kerangka keluli secara amnya ada berapa ciri? Ada 4 ciri. Okey, itu jangan lupa. Kena ingat ada 4 ciri. Okey, kita tengok pula kelebihan sistem. Okey, yang pertama, apa kelebihan dia? Kos pembinaan dia rendah. Maksud saya cakap tadilah, kos pembinaan dia rendah berbanding kaedah-kaedah lain. Dan yang kedua, pemasangan dia cepat dan fleksibel. So proses pemasangan dia lagi cepat berbanding dengan ni. Sebab tu saya kata tadi dia sesuai untuk projek-projek fast track, untuk projek-projek yang kita nak cepat siap. So kita pakai kaedah sistem kerangka keluli. Kalau awak tengok, kalau macam kita kalau awak pernah pergilah KL Central kan, monorail punya dia punya stesen kan, semuanya struktur yang tadi diperbuat daripada sistem kerangka keluli. Sebab kita nak projek-projek ni tadi cepat siap. Okey, dan yang ketiga, kos penyelenggaraan pada jangka masa panjang dapat dikurangkan. Kerana apa? Kerana keluli ni ditahan kepada serangga, kulat, anai. So tak perlu kita nak buat
maintenance, selang berapa tahun kena maintenance, selang berapa tahun kena maintenance. Dia so kos penyelenggaraan dia tu kita dapat kurangkan berbanding kalau kita pakai kayu. Kalau kita pakai kayu, every 5 years, every 10 years kita kena buat penyelenggaraan. Okey, kita kena buat balik shellac apa semua kan. Tapi kalau kata kita pakai sistem kerangka keluli, tak perlu dalam jangka masa yang terlalu singkat untuk kita nak maintain. Mungkin dalam dalam 10 tahun, 15 tahun lepas tu baru kita perlu cat semula. Mungkin cat dia dah terkeluar kan, dah tak cantik. So kita perlu cat sahaja. Okey. Dan yang keempat, tidak akan terbakar. Okey, dia tak akan terbakar. Kalau macam saya cakap tadi lah, kalau awak tengok, kalau kata gudang kilang yang terbakar, yang tinggal hanyalah dia punya sistem kerangka keluli. Struktur dia tu tinggal, tapi benda-benda lain, dinding, bumbung kan, yang lain-lain tu semua terhapus. Dan ini akan memberi hasil pulangan yang tinggi kepada pemilik. Sebab dia tak akan terbakar. So kita punya owner, pemilik ataupun tuan punya bangunan tu tadi, dia dah selamatlah dekat situ. So dia ada hasil pulangan yang tinggi kepada dia punya pembinaan. Dan yang keempat, yang kelima, penyelenggaraan dia mudah. Sebab keseluruhan struktur yang menggunakan luli boleh digunakan lebih daripada 50 tahun. Keluli ni dia jangka hayat dia lama, ketahanan dia lama. Kita boleh pakai lebih daripada 50 tahun. Kalau kata kita pakai konkrit pun, kita nak kena kadang-kadang dia crack kan, antara dinding tu dia ada crack, dia ada pecah-pecah, dia ada lubang, nanti semut boleh masuk, anak-anak boleh masuk. Tapi bezanya kalau kita pakai sistem kerangka keluli, dia takkan crack. Dia tak boleh crack. Sebab dia dah memang dah test, dia dah lepas dah pemeriksaan kualiti dekat kilang. Okey, dan yang seterusnya kita tengok, walaupun dia ada kelebihan, dia tetap ada kelemahan-kelemahan dia. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kelemahan dia yang pertama dia apa? Dia memerlukan tempat penyimpanan yang rapi dekat tapak. Sebab benda ni tadi, sistem kerangka keluli ni tadi, dia dah siap potong, dia dah siap buat ikut saiz dekat kilang. So daripada kilang nak hantar ke tapak, kita perlukan tempat penyimpanan yang rapi. So kena ada tempat simpan dia, tempat storage dia yang sesuai. Tak boleh main suka-suka hati nak letak atas tanah, atas mana-mana kan, tak boleh. Dia kena ada platform, dia letak dia, susun, kaedah susunan dia macam mana. Tak boleh main suka-suka hati je letak. So dia kena ada tempat penyimpanan yang rapi. Okay, dan yang kedua, memerlukan pekerja yang mahir untuk mengenali. Sistem kerangka keluli ni kalau orang yang tak mahir tak boleh nak pasang sebab dia kena pakai welder. Kita kena ada orang yang boleh buat kerja-kerja welding, kena ada orang yang pandai nak buat kerja-kerja bolt and nut. Kalau orang yang tak pandai, orang-orang biasa, buruh-buruh biasa, kemungkinan masa dia welding tu tak betul-betul lekat. Kan, tak betul-betul lekat. So ataupun tak cantik, dia punya sambungan tu tak cantik. So tak boleh lah, kita kena ada pekerja yang mahir. So bila kena ada pekerja yang mahir, so bayaran upah pun akan jadi tinggi. Kan, betul tak? Kalau orang yang mahir, takkan kita nak bayar upah macam kita nak bayar Bangla, macam kita nak bayar Nepal kan? Mestilah kita nak bayar dia dengan harga yang lagi tinggi sebab dia ada kemahiran untuk nak buat sistem kerangka keluli. Okey, yang ketiga, apa kelemahan dia lagi ni? Okey, cuba tengok kat sini. Kawalan kualiti yang tinggi diperlukan semasa proses fabrikasi di kilang. Ni yang tak nampak ni kan? Ni di kilang. Okey, kena ada proses kawalan kualiti. Kalau tak ada proses kawalan kualiti dekat kilang, maksudnya kita dapat produk high end produk tu yang tak bagus lah, yang tak cantik, yang tak ikut spek dan dia punya size tak ikut, so tak boleh. So kena ada kawalan kualiti yang tinggi. Okay, yang keempat, kita kena ada crane, kita nak angkat. Kalau kita nak buat bangunan tinggi, keluli ni dia berat. Kita tak mampu nak angkat dengan kita punya keupayaan kita ni boleh angkat berapa kilo je kan. Okay, kita nak angkat seguni beras tu pun orang kata berat kan, terasa kalau kita nak angkat tu terasa, apatah lagi kalau kita nak angkat kerangka keluli.
keluli ni dia punya sebab tu dia tahan, dia kuat. Sebab apa? Sebab dia berat. Sebab tu kita perlukan kren untuk kita nak angkat untuk bangunan yang tinggi. Okey. Dan yang kelima, walaupun dia tak makan di anai-anai, dia tak makan di serangga, tapi dia mudah berkarat. Sebab itulah selepas 10 tahun, selepas 15 tahun, kita kena cat semula ataupun kita kena spray balik kat mana bahagian-bahagian yang dah terkopak dia punya cat dekat kita punya besi tu, kita kena cat balik. Sebab kita tak nak dia mudah berkarat. Sebab keluli ni, besi ni, itulah kan dia punya kelemahan, dia mudah berkarat. Okay, so next kita tengok lagi. Okay, dia pakai dekat mana ni? Okay, kalau sistem kerangka keluli, dia pakai dekat 3 tempat sahaja untuk pembinaan bangunan. Okay, sebab IBS ni adalah lebih tertumpu ataupun berfokus kepada bangunan sahaja. That's why aplikasi dia tertumpu kepada pembinaan bangunan sahaja. Okey, apa benda? Dekat bahagian mana kita pakai? Okey, yang pertama kita pakai dekat bahagian tiang. Ni, awak nampak ni tiang. Okey, tiang. Okey, semua tiang ni kita pakai kerangka keluli. Kemudian rasuk. Okey, mana rasuk? Ni. Yang melintang ni. Melintang ni nama dia rasuk ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai beam. Yang ni beam. Okey, dan yang ketiga adalah kerangka bumbung. Ni yang ke atas ni. Yang nampak berserabut, berselirat ni kan. Okey, ini kita guna pakai sistem kerangka keluli. Okey, ada soalan? Sekiranya ada soalan yang nak diajukan, boleh tinggalkan soalan dekat kita punya Telegram group ataupun boleh PM saya personal. Saya akan jawab satu persatu persoalan. Okey, sekiranya masih lagi tak faham, boleh gunakan aplikasi voice chat dekat Telegram untuk tanya soalan dekat saya dan saya akan reply secepat yang mungkin pada dalam kelas kita kejap lagi lah. Okey. Seterusnya ada tugasan. Macam biasalah, setiap kali lepas dengar saya punya bebelan, saya punya ni kan, ada tugasan-tugasan yang awak kena buat. Okey, tugasan 1C, awak sign in Google Classroom, kemudian awak download soalan tugasan 1C, sistem kerangka keluli. Kemudian turn in balik semula jawapan kat dalam Google Classroom untuk saya semak jawapan. Okey, terima kasih kerana sudi bersama-sama saya hari ini dalam topik sistem kerangka keluli. So kita dah tengok tadi definisi, ciri-ciri sistem, kelemahan, kelebihan dan juga aplikasi. So kita jumpa lagi dalam next class untuk topik yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.